Santai Tengah Hari Bernama Radio. Syava Tiba-tiba kan pula. Best lah lagu ni. Memang Saya download sekejap lagi. Saya akan jadikan runut bunyi setiap hari lah saya datang kerja. Okey. Dan apa yang menariknya bila kita dengar lagu-lagu Hindustan, kita seringkali terbayangkan aktrisnya kan mengenakan suara yang moden, yang cantik macam tu kan. Berlari atas bukit tu. Dia punya video klip tak nak kalah. Mesti. Kenapa kita cerita pasal sari? Kenapa kita cerita pasal Hindustan? Dan juga ialah apa saja yang berkaitan dengan pemakaian busana yang indah, yang cantik macam tu. Sebab yang mementingkan kecantikan ni biasanya wanita lah. Semestinya. Dan untuk itu dalam segmen Bicara Wanita kita hari ini, kita bersama dengan tetamu kita Ziana, iaitu Puan BK Nair, pengarah BK Nair Resources, yang telah pun berada bersama kita di Konti Bernama hari ini. Hello. Wow, okey. Puan, sikit Puan. Syava. Itulah. I rasa istimewa tadi I kata. Macam lagu ni untuk saya ke? Tapi memang sesuai. Kita sambut. Memang sesuai kan. Sebab kalau kita tengok pelakon-pelakon lah kan, kalau Hindustan sendiri memang cantik belaka kan. Tetamu kita pun bukan main lagi cantik. Miss Malaysia Kok Ziana. Miss Malaysia Indian Tourism 2007. Dan sebelum kita borak lebih lanjut lah, mungkin Puan BK boleh kenalkan diri sedikit. Okey, nama saya BK Nair. Saya pengarah dalam company saya, BK Nair Resources. By profession saya sebenarnya seorang peguam. Okey, so lawyer by profession. Saya belajar kat UKM Bangi, belajar undang-undang. So graduated dalam undang-undang. So basically itu career pertama saya lah. Saya ada few career change along the way. So daripada peguam masuk entertainment. So masuk entertainment tu lah, masuk pageant, buat modelling, berlakon apa semua. Tapi saya nak daripada muda tu nak jadi entrepreneur kan. That's how I started lah. So 11 years ago I buka my own company called BK Nair Resources. Okey, itu asal usulnya. Peguam yang cantik lah ni Ziana. Dia beauty kena ada brain. Betul. Saya setuju 100%. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh tentang apa saja yang dilakukan dan projek-projek yang akan datang, nak minta Puan BK kongsikanlah dengan semua bagaimana mula timbulnya minat untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan selepas memenangi Miss Malaysia Indian Tourism, walaupun asalnya bidangnya undang-undang. Agak jauh berbeza dengan bisnes yang dilakukan. Memang jauh sangat sebab sekarang ni apa yang saya buat tak ada kaitan langsung dengan undang-undang. Tapi I rasa setiap orang mesti tahu undang-undang Malaysia kan. Betul. Okay, so masa tu parents saya, especially my dad, dia memang nak saya belajar undang-undang lah. Okay, so bila kita dah graduate, of course kita tak ada choice. So kita ikut flow dia. So dah graduate daripada undang-undang, kita buat chambering, and then kita go into practice apa semua. Tapi masa tu pun dalam hati saya selalu macam, saya nak buat something different. Saya nak buat okay, dalam naluri saya tahu saya ada creativity ni. Okay, nak buat something kreatif. Tapi at that point tu, itu yang macam kita nak try banyak benda. Muda kan, nak try banyak benda. So masa masuk pageant tu, senyap-senyap ni. Nasib baik masa tu tak ada Instagram, Facebook semua. Kalau tak, saya kantor dengan parents saya. Sudah. Untuk parents saya strict. Diorang belajar, and then career macam tu je. And then dalam family saya pun actually kalau nak tengok kan, tak ada pun siapa-siapa yang buat kerja-kerja macam ni. So senyap-senyap. So dalam hati bila I fikir sekarang, nasib baik dulu tak ada live, tak ada Facebook. Sebab my parents pun sekarang ada social media. Mesti saya kantor. Itu saya senyap pergi masuk pageant apa semua. So daripada pageant tu saya dapat opportunity untuk berlakon. So my first movie was Ratu the Movie. Kalau you guys remember. So Ratu the Movie masa tu famous lah sebab a lot of beautiful girls dalam movie tu apa semua. So start daripada situ saya aktif. Saya buat saya berlakon drama, buat modelling apa semua. Tapi in a long run saya fikir macam ni, sebab kita berlakon je, itu je, ada limitation. Kita tak boleh buat more than that. So bila kita tengok, okay, ada event, ada ni, people create something new daripada scratch apa semua, the creativity dalam saya tu, dia macam, okay, you also have to do something about it kan. So that's how 11 years ago I kata, okay, I nak start my own business so that I can create my own idea. Okey. Tapi bila kita tahu Puan adalah kepada pengarah juga BK Nair Resources ni, berkenaan dengan BK Nair Resources ni, perniagaan berkonsepkan apa sebenarnya? Okey, BK Nair Resources dia ada dua cabang. Satu, training and development.
and then satu event management. Okey. Okay, event management, kita hanya buat event management yang berkaitan dengan company dan company brand sahaja. So kalau macam kita buat World Sari Day, dia kita punya brand. So kita organize event yang macam tu. So macam next month kita buat Heritage Fashion Showcase yang berkaitan dengan songket dengan batik. So kita buat kita fokus event yang berkaitan dengan company dengan brand kita sahaja. So another cabang is training and development. So training and development basically kita buat corporate training untuk corporate companies. So saya ni image consultant, certified image consultant. So saya train corporates untuk etiquette, image and all that. Wow, package sangat kan, memang segala-galanya lengkap. Susah dapat package macam ni. Itulah kan, satu tempat segala-galanya anda boleh dapat manfaat macam itulah kan. Okey, bila sebut tentang BK Nine Resources sendiri, macam mana boleh bermulanya BK Nine Resources ni? Apa antara event utama yang pernah diuruskan? Okay, BK Nine Resources, cakap pasal event kita pernah buat a few events. I pernah co-organize Miss Sari Malaysia. 2019 dengan 2021 I co-organize, I buat Miss Sari Malaysia. Dia macam cultural event under MOTEC jugalah, Ministry of Tourism. Tapi dia pageant. Dia pageant and then it open to all races sebab kita Malaysia kan. So tourism kita kena ada Indian, Malay, Chinese yang mempergayakan sari sebagai Miss Sari Malaysia lah. So that was one of the event. And then one of my another big event was I buat Women of Essence masa tu. So that one I buat masa 2019, 2019 Women of Essence. Reason untuk program tu adalah untuk motivasikan wanita-wanita di luar sana. Okay, so kita buat grand opening, kita buat workshop. Dia monthly program. That means kita ada a group of wanita yang akan attend kita punya monthly workshop untuk bagi semangat kat diorang. So from our workshop tu ada yang jadi social media punya entrepreneur, ada yang tukar career. So dia setiap bulan ada different workshop masa tu. Dia tapi 2019 best sikit sebab belum pandemik. Betul. So kita launch program tu masa Women's Day. March kan, March is Women's Day. Kita launch and then every month diorang akan attend. April motivasi, May untuk social media punya ni, lepas tu entrepreneurship skills sampai end of the year. So a lot of ladies dalam group tu ada yang memang jadi social media punya entrepreneur, ada yang tukar career, ada yang dah dapat semangat untuk cari path yang diorang suka and all that. Dapat inspirasi. Tapi bila 2020 kita sambung juga masa tu sebab dah pandemik, kita buat online platform. So kita buat dalam online platform, what we did, kita buat macam host and interview. So kita still buat juga every 2 weeks once, kita still sambung juga. And then lepas tu dah buka balik pula, orang dah tak nak tengok online pula, nak tengok face to face pula. Tapi bila dah face to face, of course after pandemic kita nak something different. Audience pun nak something different. Kita ni yang duduk dalam rumah yang terkeluar pun nak buat something different. So that is when keluar pula idea nak buat World Sari Day Malaysia masa tu. So, idea tu kan bercambah-cambah kan. I ni banyak idea sebenarnya. Saya suka orang banyak idea ni. Sebab tu saya tak nak jadi lawyer. Saya bukan cakap lawyer tak ada idea lah. Kita lawyer ni kita go by book. Kita sikit-sikit kena ikut constitution. Apa yang ada dalam buku itulah. Yes. Sebab kalau you tengok kadang-kadang kita dah argue mesti kita cakap kita kena ikut perlembagaan. So that is memang lawyer. Undang-undang macam tu. Okey, cita-cita masa kecil nak jadi apa sebenarnya? Cita-cita masa kecil nak jadi cikgu. Belajar lawyer tapi akhirnya jadi rupanya. Jadi cikgu tu dah hilang ke sekarang? Cikgu tu tak hilang sebab saya jadi trainer kan. Dalam bidang yang lain lah. So bila saya fikir balik, saya kata saya cikgu juga. Cuma student saya ni bukan budak-budak. Student saya besar-besar. So walaupun saya jadi corporate trainer, saya punya student kadang-kadang ada yang lebih tua daripada saya apa semua. Dia panggil saya cikgu tau. Yelah, kita trainer kan. Cikgu BK. Cikgu macam tu. Sebab dia orang pun rasa je diorang dalam kelas apa semua kan. So diorang panggil saya cikgu. So dalam that part tu saya rasa macam okay lah,
tick lah, fulfill lah saya punya cita-cita tu. Tapi masa kecil memang every time saya cakap dengan my dad, I nak jadi cikgu. Dia tak bagi. Jiwa seorang pendidik ini. Baik, Puan BK, bila tadi workshop demi workshop, kelas demi kelas yang diperkenalkan, dan selepas ini nak buat World Sari Day pula. Maksudnya idea bercambah-cambah tu. Tapi itu kalau kita cakap idea bercambah-cambah yang banyak kerja buat ni biasa lelaki, Ziana. Jangan pandang sebelah mata ya, Aris. Saya tak nak pandang sebelah mata lah, sebab buktinya ada depan mata kita. Jadi macam mana Puan BK, seorang wanita yang hebat, mengurus itu, mengurus ini, buat itu, buat ini, cabaran sebagai wanita pula? So you cakap lelaki yang selalu suka buat banyak. Adalah juga, sebab saya tak nak kalah. Sebab saya daripada pandangan saya ingat perempuan yang selalu suka multitask. Ya, betul. Sebab setahu saya perempuan dia boleh susukan anak, goreng ikan, bersihkan rumah, buat online business, segala-galanya dia buat. Puan BK, pemanggil kita ramai lelaki. Okey lah, saya sebenarnya tak bias lah. So saya rasa cabaran ni daripada gender ni, semua orang ada cabaran dia masing-masing kan. So macam mana saya boleh buat bercabang-cabang ni? Saya rasa ini passion. Okay, so bila you ada passion, so kadang-kadang orang cakap you buat banyak benda ni, you kerja long hours ni, you workaholic. I rasa tak. Sebab I rasa passion. Sebab I dah tukar banyak kali career kan. So I tahu workaholic tu apa, passion tu apa. So bila sorry lah kalau my ex-colleague semua dengarkan, bila saya lawyer dulu jujur saya nak jujur ni. Sebab bila saya lawyer dulu, saya terpaksa macam bangun pagi tu kan, aduh, stresnya macam tu. Dia akan rasa macam stres, dia tak excited. Tapi bila you passion, you rasa stres juga. Manalah ada kerja tak stres. Kita buat dengan rela. Tapi kita happy, kita excited. Walaupun kerja banyak. Sebab you see, I still kena bersih rumah, I still masak juga, and then you still ada family. I have to take care of my parents. I ada life I juga, kawan-kawan nak keluar apa semua. So kita kena ada balance dia juga. Tapi sebab kita passionate, boleh push nak buat banyak-banyak benda macam tu, boleh push sebab kita passionate. Betul. Tapi I rasa passion ni bukan saya je. Dalam team saya rasa diorang pun passionate juga. Berapa ramai sebenarnya team yang ada? Team sekarang ada 14 orang. 14. Okay. So dalam 14 orang tu of course lah, saya kena honest. Bukan 14 yang ada burning fire passion macam tu kan. Tapi half of them memang burning fire passion. Mereka boleh yang melengkapkan kita punya passion juga. So bila I passionate, diorang pun passionate. fire lah, terbakar lah passion tu kan. Sebab diorang pun semangat sekali kan. Terbakar, so bila lepas kita meletup. So bila kita sama-sama passion tu, I rasa walaupun kerja banyak ke, bercabang-cabang ke, boleh buat together. Boleh buat. Ya, pernah tak ada satu ketikanya terasa macam it's enough. Rasa macam nak dah lah. Cukup dah. Tak mampu nak tanggung dah. Honest kalau I cakap mesti all gelak. Every year I akan cakap, lepas ni next year I nak kahwin, I nak jadi housewife, I nak duduk rumah je. Tapi I rasa I cakap tu cerita dongeng sebenarnya. Sampai sekarang kerja. Sebab aku pernah kahwin juga, tapi kerja juga. So I rasa tu cerita dongeng yang I suka cakap bila I penat. Dia penat kan, kita penat sekejap kan. Kita penat, I cakap lepas ni duduk rumah lah, carilah husband, duduk rumah, kita masak, jaga anak. Ini cara wanita pujuk hati tau. Betul tak? Sebab kita penat kan. Bila penat kita tak nak kerja lah ni. Tapi bila fikir balik dalam kepala tu, takkan tak kerja. Tak mungkin. I think sama je. So itulah, bila penat tu kita akan cakap macam tu lah. So I rasa siapa-siapa pun akan cakap macam tu kan. Bila penat nak cakap nak pergi holiday. Bila penat je kita merajuk dengan diri kita sendiri sebenarnya. Alah, nak jadi suri rumah lah, macam tu. Tapi melihat kepada Puan BK sendiri sentiasa memberikan terbaik untuk tim dan sebagainya, untuk siapa sahaja yang datang mendapatkan motivasi, pastinya hari-hari memotivasikan diri sendiri. Ya, betul. Kita kena motivasikan diri kita juga, sebab kita kena motivasikan tim juga. So semangat tu kena ada. Sebab
let's say lah macam kita tak buat apa-apa pun, of course kita akan rasa penat bila kita buat banyak benda. Tapi kalau tak ada benda pun boring juga. Betul. Hidup ni kena ada purpose kan. So kenalah ada something. Kalau macam let's say macam I dengan my team, kita orang plan buat event ni pun ada purpose dia. Bukan saja suka-suka nak buat fashion show ke apa. Fashion show ada purpose di belakangnya. Betul. Orang yang selalu bekerja ni Zana, kalau masa terluang sikit tak ada buat apa, dia rasa macam tak lengkap. Serba tak kena. Kena kerja. Kalau tak kerja demam. Betul. Betul. Kadang-kadang nak cuti, bila cuti pula alamak, lepas half a day nak buat apa pula ni. Baik, terbiasa, kita terbiasa kerja. Kita terus berbicara tentang satu event yang besar juga yang Puan BK kongsikan awal tadi, iaitu World Sari Day Malaysia. Kongsikan sedikit berkenaan dengan ini. Okay, World Sari Day happen in March. Okay, kita buat World Sari Day Malaysia on March of 19. So ini adalah first World Sari Day Malaysia. World Sari Day ada, tapi World Sari Day Malaysia ini adalah pertama kali. So kita nak create awareness, especially to the youngsters. Sebab sekarang generation different kan. Bila generation different, diorang punya exposure lain, diorang punya minat pun lain. Warisan-warisan art and culture tak adalah berapa minat sangat. So kita orang buat World Sari Day masa tu, me and my team, we plan to do World Sari Day untuk bagi exposure, nak mengajar especially the younger generation, sari ni daripada mana. Okay, yes, India, tapi India ni besar. Setiap state, setiap negeri, state in India, material dia, cara pakai sari semua lain-lain. Yes. Saya kira sama je. Tak, sebab dekat Malaysia yang pemakaian sari dengan sari material from the south, especially Tamil Nadu. Sebab Tamil Nadu dekat Malaysia adalah majority. Tapi in India kita ada south, middle, west, north, semua lain-lain sari, lain-lain pattern, cara lilit lain-lain cara lilit dia lain. So that kind of exposure we wanted to give. Tapi India ada banyak. Kita manage tak tunjuk 30 plus sahaja masa World Sari Day Malaysia, masa March tu. So bila sari dah settle, fikir balik pula nak buat apa pula. Itu yang next month kita orang buat Heritage Fashion Showcase. Sari inspired, tapi pakaian tu diperbuat daripada kita punya local material, iaitu batik Malaysia, songket Malaysia dengan Malaysian silk. Wow, tak pernah dibuat orang kan? Belum. Sari inspired belum lagi. Sebab sari inspired tu macam mana? Maksudnya macam sari ni kan kita ada shawl belakang. Okay. So pakaian tu sari inspired, tapi material dia adalah material local kita, Malaysian material. So kita ada 11 designers untuk next month. 77 looks they have put together. Wow. 77 jenis looks ni sari inspired, tapi 77 looks ni dengan menggunakan batik Malaysia, songket dan Malaysian silk. Wow. Yeah. Batik Malaysia, songket Malaysia jadi sari. Yes. Biasanya kita akan beli kain sari, kita buat baju kurung ke kebaya ke. Betul. Tapi ini kita gunakan Malaysian material, jadikan sari. Oh, okey, menarik. Yes, sebab kita Malaysian kan. Whatever is it, we are Malaysian first. So as a Malaysian, kita kenalah mengangkatkan kita punya local material kan. Yes. Yeah, we have to bring it international. Kita kena create awareness to audience, to the younger generation. Apa tu songket, apa tu batik, apa tu Malaysian silk. So untuk next month punya event ni, kita ada 2 days workshop sebelum fashion show. Wow. During the workshop, diorang akan bagi exposure craft tangan Malaysia. Dia akan bagi exposure macam mana startnya batik Malaysia, macam mana startnya songket, apa history behind dia, how to do batik Malaysia. Batik ni kita ada 2, satu yang original kita canting. Kita juga sekarang ada mesin yang buat printing juga. Sekarang songket pun ada mesin dah. Tapi kena belajar exposure, history dia. So after the workshop tu, kita put together, jadikan fashion show. Itu akan diadakan di mana tu? Fashion show akan ada di Craft Tangan Malaysia. Craft Tangan Malaysia pada 14 Oktober. 14 Sabar, Oktober saya rasa. Bulan depan. Jadi akan ada runway semualah. Ada runway semua, tapi fokus kita adalah Malaysian material. Okey. Malaysian textile. Jadi batik, songket dijadikan sebagai sari tadi. Betul. Pemakaiannya mengikut sari India.
Okay, sebab kita ada designer. Apa designer buat? Designer modernize kan pemakaian tu, sari tu. So maksudnya dia akan jadikan dress, dia akan jadikan skirt, dia akan buat combination dia. So maksudnya kita tak payah lilit, kita pakai sahaja. So that's why sari inspired. Dia ada unsur-unsur sari, tapi dia akan createkan looks dia. Diolah mengikut cita rasa Malaysia. Yes. Lepas tu boleh beli ke? Boleh, mesti boleh beli. Ini pembeli pertama. Tapi beli daripada designer lah. Kita tak jual. Sebab tugas kita adalah mempromosikan local material, textile. So designer akan put together the looks. Yes. Dari segi penglibatan untuk hari berkenaan, siapa yang akan terlibat, Puan? Maksudnya macam VIP ke macam mana? Sebab saya difahamkan ada juga golongan yang sindrom Down dan sebagainya. Jadi keseluruhan siapa yang akan berada di sana? Okey, sindrom Down terlibat dalam acara kita masa bulan Mac. So they were the opening model. Masa kita buat purely sari masa tu. World Sari Day Malaysia kita buat in March, purely sari. Down syndrome adalah models, one of our model. Kita ada 60 models masa tu. So 10 of them are Down syndrome. Diorang buat opening gimmick masa tu. Pakai sari. Kenapa memilih kanak-kanak sindrom Down ni sebenarnya untuk menjadi model? So daripada pendapat saya ni entrepreneur kan. So as an entrepreneur, saya rasa macam kita kena bagi peluang untuk semua orang. So untuk bagi peluang, kita kena ada platform dulu. Macam untuk saya juga, macam saya nak start, saya ada platform dulu baru saya boleh start. Ataupun kita kena createkan platform. Either kita createkan platform untuk diri sendiri, atau kita createkan platform untuk them. So I createkan platform untuk kanak-kanak Down syndrome ni untuk mulakan career diorang as a model. Sebab kat America or overseas, people encourage orang with Down syndrome atau autism untuk jadi model, untuk jadi barista, untuk jadi apa-apa career lah. It's open for everybody ke depan. Tapi kita as Malaysian, sometimes kita ni ada limitation. Masih kita lagi kurang lah, kita ragu-ragu boleh tak boleh. And then kita pun tak bagi opportunity. Kalau tak bagi opportunity, macam mana dia nak try? So dalam kepala saya tu, saya fikir macam, saya kan banyak fikir kreativiti kan. Ni satu daripada idea ni. Bila sel-sel otak berhubung. Bila sel-sel otak tu dah macam tu. So I kata, I kena bagi diorang satu platform untuk start a career. So it's something new untuk them lah. Tapi you will be surprised, diorang excited tau pasal ni. Masa saya pergi rehearsal, diorang saya tanya, "Kak, ada makeup artist tak?" Cakap, dia orang yang tanya? Okay. Saya mula-mula dekat team, saya kata tak payah makeup artist, mesti diorang tak makeup apa semua kan. Makeup artist untuk model sahaja. Dia tanya, "Kak, ada makeup artist tak? Rambut saya nak macam ni macam masa tu rambut saya curl banyak sikit." Dia kata, "Nak macam tu, curl macam tu Kepuk-kepuk. Nak kepuk-kepuk macam tu semua." So they know. So I cakap, you guys know tengok YouTube. Okay. Tengok YouTube. So then we have to make arrangement untuk diorang, untuk makeup artist, untuk buat rambut apa semua. Make them happy. So masa diorang on the stage pun, kalau boleh lah, I boleh share video with all of you kan. Pandai posing. Pandai posing. Dia dah buat homework dia dah buat research dia datang, dia posing. Dia posing lagi canggih daripada model posing masa tu. So basically untuk createkan satu platform untuk diorang. Unik. Yes. Maknanya ada dua acara lah Oktober dan Oktober kita March kita dah settle lah World Sari Day. So sekarang kita fokus yang Oktober punya lah, bulan depan punya. Setakat ini bagaimana dari segi segala persiapan? Event memang macam tu lah. Kita memang stres habis. Tapi I call it enjoy. Tapi I call it the happy stress lah. I call it the happy stress. Okay, I got one mentor yang always kata, happy stress, we can happy stress. Tell the girls it's a happy stress. So happy stress. Tapi bila kita ada banyak benda yang kita nak, puzzle yang kita nak put together untuk ni kan. So daripada beginning ni ada kadang-kadang tak jadi. Bila jadi dia happy, team pun happy, I happy. So dia macam tu. So memang banyak preparation sebab a lot of people involved. Satu team. Sebab kita ada student designer juga. Kita ada designer. And then kita ada student volunteer daripada Berjaya, which is part of their dia orang punya study juga ni. Sebab dia orang under faculty, ada yang under faculty hospitality, faculty tourism. So they are part of the event sebab part of their pembelajaran dia orang juga. So ada student, ada volunteer, ada participant, ada VIP, ada banyak orang.
Banyak orang. Handle orang lagi susah. Mereka buat permohonan terus dapat ataupun pemilihan bagaimana untuk designer-designer ni? Designer kita open masa tu. Open saja. Okay, kita open and then kita tengok siapa yang berminat. Sebab weekend yang 14-15 tu ada banyak event. Oktober especially banyak event sebab kita nak end of the year kan. So kita open kan untuk designer siapa yang berminat, and then of course designer ni juga dia kena fokus kepada songket dan batik juga. Sebab bukan semua designer yang actually fokus kepada batik dan songket. Dia ada yang very modern, dia fokus on different kind of looks and kain. So designer-designer yang ada kita, yang 11 designer yang kita ada ni, dia fokus kepada memang local material. Alright, so dia fokus on that. And then untuk designer-designer ni, at the end of the event next month tu, kita akan bagi award juga. Kita ada best design award, kita ada best heritage award, and then the student designer akan dapat, one of them akan dapat up and coming designer. Bukan sia-sia lah Ziana, ada award juga menanti mereka-mereka ni. Tapi I tak tahu whether they all aware of it ke tak. Biar surprise. So biar surprise, biar ada orang berusaha dulu. Alamak, itu lebih baik kan. Okay, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami, apa yang sedang rancak dibincangkan kan. Okay, kita bercakap ni mengangkat tekstil tradisional ke fashion modern, bersama-sama dengan Puan BK Nair, pengarah BK Nair Resources. Okay, saya cuma nak tahu, pastinya bila dah mengikuti rapat tentang perkembangan fashion dan sebagainya, sari juga kan, pelbagai bidang juga ni yang telah pun dinyatakan oleh Puan BK sendiri, menceburi itu ini. Kalau saya macam, oi tak cukup kaki tangan, rasa macam sotong pun kan. Okay, betapa hebatnya, betapa hebatnya nak cakap ni Puan BK. Itu bukan senang kan, bukan senang, tapi sentiasa positif. Stress tapi happy. Oh ya, betul. Okay, rahsianya, Rahsia kita stres tapi happy tu. Tapi saya tipulah kata hari-hari saya positif kan. Kita perempuan, okay? So perempuan ni biasa macam tu. Kita ada graf kita juga. Graf ni kadang-kadang tinggi, rendah, emosi ni kadang-kadang dia monotonous pula. Dia macam straight je. So emosi ni macam-macam. So of course bangun tu sebelum tidur kita kata positif. Bangun tu positif. Tapi of course lah, dengan cabarannya ni, penat dengan merajuk dengan diri sendiri, nak jadi suri rumah apa semua tu, sometimes demotivated juga. Tapi itulah saya kata, kadang-kadang kalau kita sorang-sorang je pun susah. Sebab tu kita kena ada good team, friends, kita kena ada good team. Kadang-kadang sama-sama emosi juga dengan team kan. Sama naik dengan team. Kita dengan team kadang-kadang sama-sama emosi, tapi itulah emosi yang happy kan. Happy emotional. Tapi emosi, lepas tu sama-sama kita happy, sama-sama kita motivasikan diri each other apa semua. It's not easy. Kita human being, tipu lah cakap kan kita berpositif sepanjang kita bukan waktu. Robot. Kita bukan robot. Kita first, kita manusia. Second, yes, biologically kita woman. We memang macam tu. Okay, we are made like that, such a way kan. So kita, emosi kita memang macam tu. Kadang-kadang happy, tiba-tiba happy, drop pula graf tu. So macam tu. Dia mata je tau. Yes. Saya mewakili kaum lelaki setuju dengan jawapan puan, dan lelaki sentiasa support apa yang perempuan buat ni, wanita buat. Saya setuju. Saya rasa macam kadang-kadang orang kata, oh lelaki dia tak support apa semua. I rasa I tak setuju. Sebab saya punya career path ni, saya rasa kalau tak ada lelaki yang support, susah. in terms of parents, of course my dad, and then my friends, my team, relative, siapa-siapalah. Lelaki memang sentiasa memberi support. Kadang-kadang kita kalau ada emosi, kita cakap lelaki memang macam tu, dia tak support. Tak, sebenarnya saya tipu. Mulut je. Itu saya cakap je, sebenarnya saya tipu. Sebab honestly saya rasa lelaki in different ways have supported I punya career. Kami sentiasa support, walaupun kami tahu perempuan ini sentiasa menang. Kita sentiasa benar, and kita sentiasa menang, and sebab tu kita always right. Saya kat bendera putih lah. Baik Ziana, selain daripada kita tahu penglibatan dan juga aktifnya Puan BK ni, dari segi perniagaan dan sebagainya, fashion dan sebagainya, kita tahu juga Puan BK ni aktif di TikTok. Kongsi sikit aktiviti Puan di TikTok, Puan. Okay, TikTok. Okay, masa TikTok mula-mula start tu, I rasa masa hype tu 2017-18 macam tu kan. Saya pun buatlah konten-konten ikut trend masa tu, buat miming apa semua. Tapi it came to a point, TikTok lebih fokus kepada konten kan. So I kena cari konten yang niche,
Yang saya boleh buat, yang saya expert, yang bila orang, sebab konten ni kadang-kadang orang akan question tau. Bila orang question, you kena jawab. So I kena buat konten yang saya expert Kita tahu semua benda. Kita tahu. So bila orang question, saya boleh jawab. So saya started buat konten etiquette. So business etiquette, dining etiquette and lady etiquette. So daripada itu I rasa saya punya followers on TikTok dia memang mendadak naik, and then views pun memang banyak. I kalau I post kadang-kadang dapat 1 million view, 2 million view. So I akan ajar macam mana kita buat proper dining etiquette, macam mana kita, yelah kita kadang-kadang pergi meeting, pergi event, jumpa orang, macam mana kita nak ada proper dining etiquette. And then I also do business etiquette. Kalau kita pergi meeting, macam mana kita nak duduk, kita handshake macam mana, apa semua. And then lady etiquette, of course I got a lot of ladies kan. So ladies I akan ajar macam mana ke handbag letak kat mana, kita duduk cara kita macam mana, tangan kita bila bercakap tu kat macam mana, all that kind of thing. So I punya TikTok ni jadi popular sebab etiquette video. Sebab dekat Malaysia ni kalau you buat satu, then everybody wants to do also. So content tu kena lain kan. So I'm a bit proud to say belum ada lagi yang ramai buat yang ni. So lepas I buat, I nampak lah ada 1-2 yang buat, tapi confident lah I punya still meletup. Pastinya kan, tidak dapat disangkal lagi. Ingat puan, saya belum buat sebab I punya original. Sebab I start dulu I punya original. Sebab bukan I nak demotivate content creator yang luar, tapi nanti you buat, nanti you tiru saya. Copy paste lah. Copy paste sebab tak original. So when I started to do, I know confidently I was the first one yang buat dekat Malaysia. Belum ada lagi yang buat proper etiquette video, yang content. Itu membantu sebenarnya. Betul? Kadang-kadang kita, seperti kata puan tadi, kita banyak pergi majlis, jumpa orang, kita tak sedar apa yang kita buat tu tak betul. I kongsi satu story lah, cerita lah. Kita ada masa ke ni? Nak story pendek je. Hari tu ada one house agent call I, sebab I memang letak nama lah, nak ni kan, nak cakap property. So dia call, dia cakap pasal property tu. Lepas tu dia cakap, Miss, I nak cakap something. Stranger lah, tak kenal kan. I cakap, ya. Dia kata, I sebenarnya follow you on your TikTok tau. Sebab dia kata, I as a house agent, I rasa I pun kena belajar business etiquette apa semua. I kata tengok dah, macam tu pun rupanya ada peminat kat luar. So but I feel proud sebab apa yang saya sampaikan tu is pengajaran, bukan kosong-kosong lah. So that means they learn something. Everybody is learning something. So that is good. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik kan. Semua orang punya masa yang sama, 24 jam sehari. Tapi yang membezakannya, pemikir kita ni macam-macam dia boleh buat. Tapi tipulah saya kata jam. Tak tipu je kalau saya kata saya buat semua sendiri kan. Sebab tu kita kena ada team. Macam hari ni pun bawa assistant. Dia ada bahagian dia juga. So everybody akan buat bahagian dia. Bagi saya support. Sebab kalau saya at one spot, maksudnya bukan saya seorang je. Ramai orang yang mengangkatkan saya. Itu saya kena admit lah. Itu gratitude saya. Wanita yang bahagia, wanita yang berjaya, describe sikit. Wanita yang bahagia, wanita yang berjaya. Wanita yang bahagia dan berjaya, mula-mula dia kena happy dulu. Baru dia boleh happykan semua orang. Tapi kita ni jangan putus asa. Hidup ni memang macam tu. Kita ada up and down. Biasalah. Kadang-kadang kita try opportunity, dapat tak dapat. Tapi kita kena cuba juga. Kita kena buat juga. Dalam English kita cakap, you have to knock doors kan. You kena knock doors. Orang tak bagi, buat lagi. Orang tak bagi, buat lagi. Jangan kecil hati. Kadang-kadang kita kecil hati. Orang cakap macam ni, orang kata kita ni macam ni. Don't bother about all that. Especially sekarang dengan social media, you cannot control orang cakap apa. And then emosi kita ni kadang-kadang terganggu. Bila emosi terganggu, kadang-kadang berhari-hari terganggu pula tu. 1-2 hari tak apa kan. So kita kena happy dulu. Kita happy, kita confident. Confident yang, how to say, positive confident. Jangan over confident. Confident yang positif. And then kita kena happykan diri kita. Biarlah orang cakap apa pun. We just be ourselves and make ourselves happy. And if can, kita happykanlah siapa-siapa yang sekeliling kita. Kita happykan diri kita, kata orang kunci sekeliling pun boleh happy. Gembirakan diri kita dulu. Jadilah wanita terbahagia. Kita nak happykan husband pun kita kena happy juga tau. Betul. Setuju. Barulah husband sambut happy tu juga. Anak-anak pun gembira kan. Betul. Jantung rumah tangga tu wanita tau, isteri. Biasanya macam tu lah. Betul. Betul. Wanita, kalau tak ada, wanita ni multitasker tu. Yang kata boleh goreng ikan, buat ni, buat tiba-tiba buat online business juga sekali tu. Tengah-tengah goreng ikan tu, sambil tu buat konten. Macam mana etika goreng ikan?
pun boleh juga. Okey, kita seronok sebenarnya berkongsi banyak cerita, banyak pengalaman, banyak juga pengajaran. Kita memberi inspirasi bersama Puan BK Nair, pengarah BK Nair Resources untuk Bicara Wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak Puan BK. Ada masa ada ruang, kita jumpa lagi. Thank you very much. Apa saja perkembangan, kongsikan dengan kami, kita boleh war-warkan. Terima kasih. Jumpa lagi dan buat pendengar Bernama Radio, terus kekal bersama kami di Bernama Radio untuk anda.